Hai rakan-rakan, hari ini saya nak berkongsi ilmu sikit je. Saya nak berkongsi konsep 5S dan macam mana kita dapat mengamalkan 5S ni dalam kehidupan kita. Mari kita bermula. Okey, 5S ni berasal daripada Toyota. Toyota menggunakan Toyota Production System sebagai satu panduan untuk mengendalikan pengeluaran dia. Dan sebenarnya Toyota menggunakan 5S ini untuk lebih menjayakan konsep just in time dia, di mana konsep ni Toyota akan memastikan barang yang diperlukan tu sampai pada tempat yang nak gunakan barang tu pada jumlah yang betul, kualiti yang betul, masa yang tepat dan juga cara penyampaian yang ditetapkan. So hari ini rakan-rakan, kita boleh nampak 5S ni digunakan di banyak tempat lah, terutama sekali dekat dalam kilang kereta Toyota. Kalau tak silap, semua kilang kereta Jepun, kilang Europe, US, semua dah pakai konsep 5S. Kadang-kala kita pergi ke pejabat kerajaan pun nampak 5S ni. Logo lambang 5S ni terkandung dalam office diorang. Dan juga 5S ni banyak digunakan untuk kilang-kilang menyimpan barang. Ada yang pakai 5S ni dekat dapur. Tengok dekat gambar ni macam mana susunan alat-alat dapur tu dalam laci dengan teratur. Dan juga semakin popular lah sekarang, banyak pejabat kita yang nampak ramai yang gunakan konsep 5S ini untuk membantu untuk nak menyusunkan barang-barang atas meja ya. Okey, mari saya jelaskan konsep 5S secara terperinci. Sebenarnya 5S ni dia daripada bahasa Jepun yang bermula dengan huruf S ya. Seri, Seiton, Seiso, Shitsuke dan Seiketsu ya. Yang pertama, seri atau sisih. Sebenarnya langkah ni kita kena pasti apa yang perlu dan apa yang tak perlu, dan asingkan apa yang tak perlu tu, supaya apa yang perlu tu dia dekat dengan kita. Yang langkah kedua, seiton, iaitu susun. Yang barang tak perlu tu kita tak sisihkan, tapi yang barang yang perlu tu kita kena susun supaya dia menyenangkan kita untuk menguruskan barang tu. Sama ada kita nak ambil untuk guna atau kita nak simpan sementara untuk kita kegunaan. Kan? Dan langkah ketiga, seso atau sapu. Sebenarnya langkah ni senang saja. Pastikan semua barang dan keadaan tempat kerja kita dalam keadaan yang bersih. Dan langkah keempat, seiketsu atau seragam. Sebenarnya langkah ni adalah untuk kita pastikan kita ada satu cara yang tertentu, atau kita buatkan dia SOP untuk kita jalankan langkah pertama, kedua dan ketiga. Dan akhir sekali, seiketsu atau selalu amalkan ya. Maksud dia, selepas kita adakan SOP atau cara kerja kita kena amalkan dia setiap masa. Maksud dia, kita tak boleh buat sesuka hatilah. Hari ni nak buat, esok tak nak buat. Tak. Dia kena kita ikut SOP tu setiap masa, setiap hari kita bekerja. Atau kalau kita amalkan 5S dekat rumah, kita kena amalkan dia setiap hari, setiap masa kita berada di tempat tu. Okey, rakan-rakan, apa kelebihan jika kita mengamalkan 5S? Salah satu kelebihan dia adalah kita boleh memastikan tempat kerja kita atau rumah kita dalam keadaan tersusun, keadaan elok, keadaan cantik. Dan itu akan meningkatkan mood kita untuk bekerja ya. Dan juga
dia akan menyenangkan kita untuk nak mencari barang. Contohnya gunting kan, kita selalu letak dekat mana-mana saja yang kita suka. Tapi bila kita nak cari gunting tu, susah nak tahu lokasi dia kan. Dan ketiga, kepada mereka yang menguruskan bisnes sendiri kan, stok penting. So kalau kita ada sistem 5S yang bagus, dia dapat sebenarnya mengurangkan stok, dan itu secara tak langsung jimatkan kos. Dan juga 5S ni sebenarnya dapat mengukuhkan disiplin kita. Atau kalau kita ada pekerja atau anak, dapat memupuk disiplin diorang. Seperti rakan saya Rosmona 69 yang selalu mengingatkan saya istiqomah Dan juga 5S ni sebenarnya boleh menolong kita mengesan keadaan yang luar biasa. Tak orang Jepun, bos lama-lama Jepun yang saya selalu cakap ijo. Maksud dia, macam mana kita nak dapat tahu keadaan yang luar biasa yang akan menjadi gangguan kepada kerja kita. Dan akhirnya kita dapat belajar untuk semangat kaizen atau semangat peningkatan berterusan. Ini satu semangat yang sangat penting untuk budaya Jepun Okey rakan-rakan, mari saya tunjuk cara kita boleh gunakan konsep 5S untuk menyusun tempat kerja saya. Okey, mari kita bermula. Langkah pertama, sisir. Okey, cuba kena pasti barang yang perlu dan tak perlu. Headphone, earphone. Yang mana saya perlu? Headphone. Earphone ni saya simpan dulu Okey, ni buku anak saya. Dia perlu, so saya simpan dulu. Tapi saya letak sebelah lah. Mungkin letak sebelah dulu. Cermin mata saya letak sebelah dulu. Cawan, bahayalah. So cawan tu letak jauh sikit. Sebab kadang-kadang masa kita buat 5S tu, kita kena pastikan elemen-elemen yang bahaya. Kertas ni berlebihan ni. Ni saya tak perlu ni. Saya hanya perlukan sikit saja. So ini saya letak sebelah dulu. Okey, pen ni pun berlebihan, saya letak sebelah dulu. Beg ni pun saya tak perlu sangat dekat atas meja. So saya letak bawah lantai. Tengok. Masa kita buat 5S tu, kadang-kadang kita akan jumpa barang-barang yang tersorok. Ni casing cermin mata saya. Saya cuba dekatkan dengan cermin mata saya. So selepas tu, langkah kedua, kita kena susun. Kita susun supaya barang yang sama dia letak pada tempat yang sama kan. Kalau yang perlu kita dekatkan, yang tak perlu kita jauhkan. So sini ada kertas. Tengok kertas saya samakan sekali dekat sini. Tapi saya rasa ini tempat yang tak sesuai. So saya kendalikan buku anak saya dulu supaya saya boleh kosongkan tempat ni. So saya susunkan buku-buku anak saya. Kena susun baik Kalau tak, nanti dia tanya ayah mana buku saya, dia menangis pula. Okey, yang kertas berlebihan ni saya letak dekat sebelah sini. Yang kanta mata saya sebelah sini. Dan casing dia sebelah kanta mata saya supaya selepas saya pakai, saya akan masukkan ke dalam casing dia. Gelas, cuba jauhkan lah. Mungkin saya letak dekat sini sebab sekarang tempat ni sebelah kanan dah kosong kan. Okey, pen tak sesuai letak dekat sini sebab ganggu kan. So saya letak sebelah sini. Headphone saya letak sebelah kiri lah sebab tempat cucuk dia sebelah kiri kan. So selepas kita tetapkan keadaan dia, tengok dah lebih susun. Yang langkah ketiga, sapu. Tapi rakan-rakan tahulah saya ni memang pentingkan kebersihan. So tengok meja ni tak ada habuk. So kali ni tak payah sapu lah. So selepas kita tetapkan ni keadaan yang bagus, kita kena jadikan ni sebagai satu standard kan, atau kita jadikan ini satu SOP.
ambil gambar, dan hari keesokan sebelum saya bekerja, saya kena pastikan keadaan dia sama serupa dengan apa yang saya dah ambil gambar tu. Dan itu adalah langkah keempat, seragam. Pastikan kita adakan standard atau SOP. Dan akhir langkah kelima, amalkan selalu. Pastikan kita buat ikut SOP kita setiap kali kita gunakan meja kita ke atau tempat kerja kita lah. Jangan hari ni buat, esok tak buat. Ya. Itu saja rakan-rakan. 5S ni sebenarnya ringkas. Sesiapa saja pun boleh ikut. Saya harap dengan video ni dapat membantu rakan-rakan lah, lebih memahami konsep 5S dan cara kita boleh gunakan 5S di tempat kerja kita atau di rumah kita. Like and subscribe.